بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian. Syukur kepada Allah kita dapat bersama-sama pada tengah hari ini. Dalam tempoh yang ringkas sahaja, lebih kurang dalam 30 hingga ke 40 minit. Saya ingin mengambil sedikit masa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Untuk yang pertama sekalinya, saya mengucapkan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat berpuasa kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Dan kita ini dianjurkan, tetapi tidaklah menyampaikan hukum apa-apa. Kita dianjurkan untuk mengucapkan tahniah. Apabila masuk sahaja bulan Ramadan, kita ucap tahniah, bagi ucapan kepada sahabat-sahabat. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan, Ramadan Karim. Maka itu antara yang orang-orang Arab menjadi kebudayaan bagi mereka untuk mengalu-ngalukan kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak ataupun bulan Ramadan yang mulia ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya tidak mahu berbicara panjang berkenaan dengan fadilat-fadilat bulan Ramadan ataupun kita nak ceritakan tentang hukum berpuasa kerana kita dah pun berada pada bulan Ramadan. Biasanya fadilat-fadilat, hukum hakam yang berkaitan ataupun isu-isu yang berkaitan dengan Ramadan, maka kita bincangkan sebelum Ramadan lagi. Maknanya pada bulan Rejab kita dah bincang pasal isu Ramadan. Bulan Sya'ban patutnya kita dah buat kelas pasal isu kita nak sambut Ramadan ni. Jadi sebab itulah bila kita kata kita nak sambut seseorang hadir ke pejabat kita, maka kita terlebih dahulu dah tahu dia ini apa nama dia ini apa kelebihan yang ada pada diri dia sampai kita ternanti-nanti ketibaan dia. Kita nak tahu dia ni suka makan apa supaya mudah kita nak jemput dia, nak meraihkan dia dan seumpamanya. Maka apabila dia dah sampai, kita dah tahu cara untuk kita berinteraksi dengan dia, kita dah tahu cara nak berhadapan dengan dia. Demikian juga bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka hari ini suka untuk saya kongsikan beberapa berkaitan dengan amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Ini kerana tuan-tuan dan puan-puan, apabila masuk sahaja bulan Ramadan, maka itu dah masa beramal dah. Ilmu-ilmu yang berkaitan sepatutnya hukum hakam kita dah tahu awal. Kalau orang tanya hukum hakam itu dan ini yang berkaitan, ustaz ini batal puasa ataupun tidak, perkara ini merosakkan puasa ataupun tidak, perkara-perkara hukum hakam dan seumpamanya, maka kita katakan itu kita kaji dan ulang kaji sebelum ketibaan bulan Ramadan Al-Mubarak lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, beberapa amalan yang suka untuk saya kongsikan pada tengah hari ini. Yang pertamanya adalah amalan berpuasa Ramadan itu sendiri. Makanya bila masuk Ramadan, maka kita wajib berpuasa sebagai Muslim, sebagai mukallaf. Sebagai golongan yang telah pun ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telah terhitung dosa pahala atas setiap amalan kita, maka masuknya Ramadan, amalan yang kita wajib buat adalah adalah amalan berpuasa. Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana mensyariatkan puasa Ramadan, Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam suratul Baqarah, ayat yang ke-183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu, telah diwajibkan ke atas kita semua ini untuk berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat sebelum kita. Mudah-mudahan daripada perbuatan puasa itu tadi, tattaqun, kamu dapat menjadi golongan yang bertakwa. Tuan-tuan, takwa ini dia berasal daripada kalimah waqqa ataupun wiqayah. Waqqa maksudnya perisai, benteng pertahanan. Apabila kita katakan Allah firmankan daripada perbuatan puasa dan puasa difardukan, mudah-mudahan dari sebab perbuatan berpuasa itu kamu menjadi golongan yang bertakwa. Maknanya kamu menjadi golongan yang terdapat wiqayah, terdapat benteng untuk menahan diri dia daripada api neraka. Ini kerana tuan-tuan dan puan-puan, sesiapa yang berpuasa, maka dia meninggalkan dan dia melakukan sesuatu. Dia buat dan dia tinggal.
perbuatan seseorang buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, maka itulah definisi takwa yang paling ringkas sekali. Kalau orang tanya dia, Ustaz, apakah itu maksud takwa? Maka kita katakan, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Dalam berpuasa ataupun dalam bulan Ramadan, Allah suruh kita berpuasa, maka kita buat, maka itu salah satu daripada ciri takwa. Masuk bulan Ramadan, Allah suruh kita tinggalkan makan, suruh kita tinggalkan minum, suruh kita tinggalkan bersama dengan isteri di siang hari bulan Ramadan. Maka kita tinggalkan, maka itu mencakupi definisi takwa yang kedua. Buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Maka kesan daripada puasa adalah untuk melahirkan golongan yang bertakwa. Golongan yang melakukan apa yang Allah suruh dan golongan yang meninggalkan apa yang Allah larang. Dari sebab perbuatan dia melakukan dan meninggalkan apa yang Allah suruh dan larang, itulah dia menyelamatkan diri dia daripada api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, itu berkenaan amalan yang pertama, berpuasa. Apabila kita telah pun berpuasa, maka Nabi SAW menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Nabi kita SAW, Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran berserta keampunan, akan dihapuskan dosa-dosa kecilnya yang terdahulu. Akan dihapuskan dosa-dosa kecilnya yang terdahulu. Maka kita katakan, beriman di situ, kita beriman dengan pensyariatan puasa. Maknanya, kenapa orang tanya kenapa Tuan berpuasa, maka kita katakan, saya beriman bahawasanya Allah telah syariatkan puasa kepada saya. Maka kita puasa dengan penuh keimanan. Wahtisaban, mengharapkan ganjaran dan juga pengampunan. Mesti kena ada dua. Yang pertama, ihtisabul ajr was sawab. Kita mengharapkan ganjaran dan pengampunan. Dan yang keduanya, kita mengharapkan maghfirah. Ihtisabul maghfirah, mengharapkan pengampunan. Maka dengan daripada itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampunkan dosa-dosa kecil kita yang terdahulu. Walaupun hadis itu tidak mengatakan dosa kecil. Dalam hadis sebut zambuh sahaja, dosa sahaja. Tetapi kenapa saya terjemahkan sebagai dosa-dosa kecil? Ini kerana dosa-dosa besar sama sekali tidak akan terhapus dengan amalan-amalan soleh. Akan tetapi dosa-dosa besar terhapus dengan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, As-salawatul khams wa Ramadan ila Ramadan. Lepas tu Nabi kata, mukaffiratun ma bainahunna majtunibatul kabair. Maksudnya, puasa ataupun salat 5 waktu. Wal jumu'ah ilal jumu'ah. Hari Jumaat sehingga kepada hari Jumaat yang akan datang. Ramadan ila Ramadan. Bulan Ramadan sehinggalah bulan Ramadan yang akan datang. Mukaffiratun ma bainahun. Merupakan penghapus dosa-dosa di antara kedua-duanya. Majtunibatul kabair. Selama mana kita tak melakukan dosa besar sepanjang tempoh tu. Yang kita faham daripada hadis ni, apabila kita lakukan dosa besar, dia akan ampunkan dosa ataupun tidak, maka kita katakan tak terampun. Sebab itulah yang dimaksudkan dengan hadis man sama Ramadana imanan, siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, mengharapkan ganjaran berserta keampunan, diampunkan dosa-dosa kecilnya yang terdahulu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Itu amalan yang pertama, iaitu berpuasa Ramadan, yang mana hukumnya wajib. Dan kelebihan bagi sesiapa yang berpuasanya adalah dia mendapat keampunan dosa-dosa kecil yang telah dia lakukan. Yang keduanya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Amalan yang kita anjurkan, kita lakukan pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini, apabila kita sudah pun berada di dalamnya, adalah amalan membaca Al-Quran. Amalan membaca Al-Quranil Karim. Ini kerana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan Al-Mubarak, pada malam Lailatul Qadar ataupun pada malam Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Daripada ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa faedah yang kita boleh dapat.
Yang pertama ya, Allah menceritakan bulan Ramadan. Dan amalan pertama yang Allah besarkan dalam bulan Ramadan bukan puasa tu. Tetapi amalan pertama yang Allah besarkan apabila Allah cerita bulan Ramadan, Allah dahulukan pembacaan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Maknanya Allah sebut nama Quran dulu. Bulan Ramadan yang mana padanya lah diturunkan Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai pemberi hidayah, pemberi ketenangan, pemisah di antara yang hak dan juga batil. Lepas tu baru Allah cakap, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang masuk dalam bulan ini maka hendaklah dia berpuasa. Maka di antara Quran dengan puasa mana didahulukan sebutannya? Maka kita katakan didahulukan sebutan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Jadi sebab itu pada bulan ini kita membesarkan bacaan Al-Quranil Karim. Kita semua tahu tuan-tuan dan puan-puan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Nabi SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihil hasanah. Wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Maksudnya, sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah iaitu Al-Quran, maka baginya mendapat satu ganjaran kebaikan. Satu kebaikan bersamaan 10 kali ganda ganjaran. Wal hasanatu bi'ashri amsalha. Kalau kita buat satu kebaikan dapat 10 ganjaran pahala. La aqulu alif lam mim harf. Aku tak kata yang alif lam mim itu sebagai satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu huruf. Maka kita telah mendapat 30 ganjaran kebaikan hasil daripada alif lam mim sahaja yang kita bacakan. Maka itu ganjaran besar bagi sesiapa yang ingin mencari pahala membaca Quran, tuan-tuan dan puan-puan, pada bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, iaitu Ramadan Al-Mubarak. Maka sama-sama kita membaca ataupun memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Para ulama kita radhiyallahu anhum ajma'in. Antaranya yang saya boleh kongsikan Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi alaih. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau sebutkan di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif fima limawasimil 'ami minal wadhaif. Kata Ibn Rajab, wa kana Sufyan Ats-Tsauri idza jaa Ramadan qala innama huwa it'amut ta'am wa tilawatul Qur'an. Sufyan Ats-Tsauri salah seorang ulama besar dalam Islam ini. Apabila masuk sahaja bulan Ramadan, beliau berkata, innama huwa it'amut ta'am. Bulan ini adalah bulan memberi makan dan juga bulan membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak fokuskan kepada membaca Quran itu. Dan wakana Malik adalah Imam Malik ibn Anas, pengasas bagi mazhab Maliki yang sekarang ini diamalkan di Maghribi dan seumpamanya. Maka kita katakan wakana Malik idza jaa Ramadan, apabila sampai sahaja bulan Ramadan, beliau meninggalkan majlis periwayatan ilmu hadis wa aqbala ala tilawatil Quran minal mashaf, dan beliau beralih arah kepada pembacaan Al-Quran daripada mashaf. Yang mana kita tahu hadis penting, tambah-tambah pada zaman Imam Malik. Imam Malik meninggal pada tahun 179 Hijrah. Jadi apabila zaman 200 ataupun zaman kurun kedua Hijrah dahulu, sekarang ini kita berada pada kurun yang ke-15 Hijrah. Maka kita katakan zaman dulu penting periwayatan ilmu hadis. Akan tetapi jika kita nak tengok hierarki di antara ucapan Rasul dan juga ucapan Tuhan, Imam Malik membesarkan ucapan Tuhan Subhanahu wa ta'ala apabila masuknya bulan Ramadan. Kerana Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran adalah kalamullah, ucapan ataupun firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu Imam Malik. Kita dah ceritakan tentang Sufyan Ats-Tsauri, dah cerita tentang Imam Malik. Datang seorang lagi imam, iaitu imam mazhab rasmi negara kita, iaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, wa kana lisy-Syafi'i fi Ramadan 60 khatamatan yaqra'uha fi ghairi salah. Adalah Al-Imam Syafi'i pada bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali yang beliau bacanya di luar salat. Sebanyak 60 kali yang dibaca di luar salat. Maknanya di dalam salat punya bacaan tak termasuk lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini menggambarkan apabila masuk sahaja bulan Ramadan, ulama-ulama kita membesarkan pembacaan Al-Quran. Membesarkan pembacaan Al-Quran
Kerana pada bulan inilah diturunkan Al-Quran. Jadi sama-sama kita perbanyakkan bacaan Al-Quran. Walaupun hakikatnya saya tak anjurkan kita nak khatam sebagaimana Al-Imam Syafi'i khatam. Kerana kita paling koman pun sekali khatam cukup saja. Yang penting bacaan dipenuhi dengan tadabbur dan penghayatan. Kerana ramai orang sebahagian kita buat majlis tadarus di masjid-masjid. Dia buat kumpulan halaqah-halaqah, kumpulan bulat-bulatan. Kemudian malam 15 dah habis dah. Malam 15 dah habis dan mereka bersaing-saing, berlawan-lawan. Siapa yang paling kuat sekali sebut Allahummarhamna bil Quran waj'alhu lana imaman. Jadi mereka banyak berdoa seumpama itu. Maka kita katakan, cuba kita tanya kepada mereka yang khatam secara laju itu, tuan-tuan dan puan-puan. Apa maksud ayat sekian-sekian? Saya tak tahu. Apabila ditanyakan, li'ila fi Quraisy, apa maksud ilaf itu tuan? Tuan dah khatam 20 kali dah bulan Ramadan ni. Saya tak tahu. Rupanya dia baca sekadar, baca sahaja, tetapi dia tidak mahu tadabbur, menghayati ayat-ayat Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menanyakan, apakah kamu tak pernah khatam Quran? Tak, Allah tak tanya macam itu. Sekalipun tidak ada ucapan Allah tanya kita dah khatam Quran belum. Akan tetapi Allah tanya kepada kita, afala yatadabbarun al-Quran? Apakah mereka ini tak mahu tadabbur Quran? Tadabbur adalah ulang kaji, proses memahami Al-Quran, meneliti makna-makna dia dan beramal dengan isi kandungan yang terdapat di dalamnya. Dua kali Allah sebut dalam Quran, afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka ini tidak mahu tadabbur Quran ataupun jantung hati itu dah terkunci mati dah? Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka ini tidak mahu tadabbur Quran? Kalaulah Quran datang daripada selain Allah, nescaya kita akan jumpa perselisihan yang banyak dalam Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita muhasabah, bukan kita perlu menghabis ataupun khatam Quran banyak kali. Akan tetapi kalau sekali khatam, yang mana khatam itu dipenuhi dengan tadabbur Quran, dengan penelitian, ulang kaji, kita memahami makna dia dan kita amalkan, maka itu jauh lebih baik daripada khatam 60 kali tetapi tidak faham sepatah apa pun. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, amalan selain kita dah sebutkan, yang pertama berpuasa, yang kedua kita dah sebutkan pembacaan Al-Quran, dan yang ketiganya adalah salat tarawih secara berjamaah. Salat tarawih secara berjamaah. Tarawih tuan-tuan dan puan-puan istilah yang baru yang tidak ada pada zaman Nabi SAW dan tidak ada pada zaman sahabat dan tidak ada pada zaman imam mazhab yang empat. Maknanya terminologi tarawih itu tidak ada. Tetapi intipati salat itu adalah nama aja. Nama itu tidak ada. Nabi tak pernah sebut tarawih. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, pada zaman Nabi terdapat apa dia yang dipanggil sebagai salat tarawih pada zaman Nabi ni? Dipanggil sebagai qiyamul lail ataupun tahajud. Qiyamul lail ataupun tahajud. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita kata tarawih hanya ada pada bulan Ramadan sahaja, maka tak betul. Kerana qiyamul lail ni terdapat pada setiap malam. Cuma apa yang membezakan tarawih dengan qiyamul lail yang lain ni? Kerana tarawih ini disyariatkan secara berjamaah. Disyariatkan secara berjamaah, manakala pada bulan-bulan lain tak pernah disyariatkan tarawih secara berjamaah, maka kita kena lakukan seorang-seorang sahaja. Tak boleh kita nak ajak orang ramai-ramai, apa salahnya benda baik buat jemaah sekali malam-malam, tak boleh sebab tak disyariatkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maka kita katakan salat tarawih dan Nabi berikan fadilat dia, antaranya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, kata Nabi SAW, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sama pahala seperti dia puasa tadi. Siapa yang melakukan qiyam pada bulan Ramadan, maksudnya qiyamul Ramadan itu menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadat seperti tarawih, seperti salat, membaca Al-Quran dan seumpamanya, maka dia mendapat dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran berserta keampunan, maka diampunkan dosa-dosa dia yang terdahulu. Diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi ini sama-sama kita lakukan, dan ramai orang pada akhir zaman ini dia masuk bulan Ramadan bukan dia nak tarawih sangat. Tapi kadang ada sebahagian manusia lah, saya tak pasti. Tapi sebahagian manusia antara isunya apabila masuk Ramadan nak bincang tarawih, dia bergaduh pasal isu rakaat. Dia kata kawan ni kena buat 8, kawan ni kena buat 20, dia kena ikut ni, siapa yang tak buat macam ni, solat dia tak sah. Siapa yang buat 8 ni, dia tak ikut sunnah Nabi. Jadi macam-macam, maknanya kita masuk Ramadan bukan nak banyak ibadat, rupanya nak banyak debat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isu salat tarawih berjamaah ini sepatutnya dah tak pernah dibangkitkan lagi dah. Kerana salat tarawih ini bila kita katakan tarawih sebagai qiyamul lail,
Berapakah bilangan had qiyamul lail ataupun salat malam? Maka kita katakan salat malam tidak ada bilangan hadnya. Salat malam tidak ada bilangan hadnya berdasarkan sabda Nabi SAW, salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Bila Nabi kata 2 rakaat 2 rakaat, maknanya Nabi tetapkan tak bilangan dia? Nabi tak tetapkan. Maknanya bila Nabi tak tetapkan, bolehlah kita buat berapa yang kita mampu. Akan tetapi mestilah satu rakaat itu ataupun satu salat itu dibahagikan dengan satu salam, iaitu 2 rakaat 2 rakaat sahaja. Tak boleh buat secara sekaligus 4 rakaat dan seumpamanya. Dan banyak kelebihan salat tarawih secara berjamaah. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahmatullahi alaih. Kata Nabi SAW, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Sesiapa yang salat tarawih bersama imam sehingga imam selesai, maka dituliskan baginya ganjaran pahala salat sepanjang malam. Salat sepanjang malam. Jadi tuan-tuan, besar pahala itu. Maknanya kalau kita tengok imam buat 8 rakaat berserta witir 3 rakaat, maka kita ikut imam buat 11 rakaat sampai habis, maka kita dapat pahala qiyam sepanjang malam. Kita dapat pahala menghidupkan malam. Satu malam penuh kita dapat pahala seumpama itu. Maka itulah ganjaran dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau imam buat 20, maka kita ikut sampai habis. Tambah 3 rakaat lagi, 23 kita ikut. Maka kita dapat ganjaran pahala. Tetapi kalau imam tu pandai, dia buat 8 sebab dia takut makmum lari, maka dia dapat 2 pahala lebih daripada itu. Dia memudahkan orang untuk mendapat salat malam secara penuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab kalau orang buat 20 rakaat, tetapi lepas 8 dia lari, maka dia dapat tak pahala salat penuh sepanjang malam tu? Tak dapat, sebab man qama ma'al imam hatta yansarif, kata Nabi, siapa yang salat bersama-sama imam sehingga imam selesai, maka dia dapat ganjaran pahala sepanjang malam. Akan tetapi itu bukan satu-satunya kelebihan. Terdapat kelebihan lain yang mana Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man sallal isya'a fil jama'ah faka'annama salla nisful lail. Sesiapa yang salat isya' secara berjamaah seperti mana dia salat separuh malam. Wa man salla subha fil jama'ah faka'annama sallal laila kulluh. Sesiapa yang salat subuh secara berjamaah seperti mana dia dapat salat sepanjang malam. Jadi kita tengok, kalau kita hadir pada bulan Ramadan, lepas maghrib, lepas berbuka, waktu isyak kita dah ada di masjid. Kita dapat salat berjamaah, maka kita dapat salat pahala separuh malam. Kemudian kita buat salat tarawih bersama dengan imam, maka kita dapat pahala sepanjang malam. Esok pagi lepas bangun sahur, hadir ke masjid, salat subuh pula secara berjamaah, maka kita dapat pahala salat sepanjang malam. Subhanallah, besar ganjaran ganjaran puasa bagi sesiapa yang melakukan ibadat qiyamul lail ataupun salat tarawih pada bulan Ramadanil Mubarak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maka kita katakan ikut imam sehingga selesai, maka itu juga turut mendapat pahala yang besar. Seterusnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, yang keempatnya adalah perbuatan memberi makan ataupun it'amut ta'am. Kita dah cerita yang pertama, berpuasa pada bulan Ramadan. Ini antara ibadat yang wajib kita buat. Kemudian diikuti dengan pembacaan Al-Quran, walaupun tak sampai tahap wajib, tapi digalakkan. Sangat digalakkan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Yang ketiga, kita katakan sebagai qiyamul lail ataupun salat malam, iaitu salat tarawih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, qiyamul lail ini ada beza sikit dengan tahajud. Tahajud ini lebih khusus, qiyamul lail lebih umum. Maksudnya tahajud ini Allah firman dalam Quran, wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebahagian daripada malam tahajudlah kamu wahai Muhammad kepada Tuhan kamu. Mudah-mudahan Allah bangkitkan kamu pada hari kiamat nanti dalam keadaan maqam yang terpuji. Makanya apabila dikatakan tahajud, Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, begitu juga dengan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kedua-dua mereka mengatakan tahajud adalah salat yang dilakukan setelah kita bangun daripada tidur. Salat yang kita lakukan setelah kita bangun daripada tidur. Manakala qiyamul lail, bila kita katakan tarawih sebagai qiyamul lail, bila kita tidur lepas isyak, kita tak tidur dulu kan sebelum kita buat tarawih, maka kita katakan itu termasuk dalam qiyamul lail, perbuatan menghidupkan malam. Maka dia tak disyaratkan tidur dulu. Jangan kata lepas isyak kita ramai-ramai tidur, buat pahaman barulah kita buat salat tarawih. Maka kita katakan tahajud itu, kata Aisyah dan juga Ibn Abbas, baru dinamakan salat selepas bangun daripada tidur. Tuan-tuan boleh rujuk di dalam tafsir Al-Quranil Azim karangan Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, katakanlah kita dah buat salat tarawih di masjid, kita nak buat 8 rakaat. Lepas tu kita nak sambung lagi di rumah.
Tapi kita dah buat solat witir bersama imam. Adakah perlu untuk kita buat witir kali kedua? Maka jawapannya tak perlu. Ini kerana Nabi SAW mengatakan, La witrana fi laylah. Tidak ada dua witir dalam satu malam yang sama. La witrana fi laylah. Tidak ada dua witir dalam satu malam yang sama. Bila dah buat dengan imam witir itu, maka itu dah cukup. Maka kalau kita nak sambung lepas itu solat-solat selainnya, maka tidak ada masalah untuk kita sambung. Dan tidak perlu ditutupi dengan salat witir sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Itu yang ketiga. Dan yang keempatnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita katakan tadi it'amut ta'am, memberi makanan. Dan kita nak beri makan ni kepada siapa, tuan-tuan? Sudah semestilah yang utamanya kepada orang-orang yang fakir miskin. Kalau dalam keadaan fakir miskin itu berpuasa, itu lebih utama memberi makan kepada orang yang berpuasa, kepada fakir miskin pula. Sebab antara tujuan kita berpuasa ini adalah untuk kita mencapai ataupun untuk kita tahu bagaimanakah perasaannya golongan-golongan miskin yang tak makan, tak minum dan seumpamanya. Maka sebab itu kita berpuasa untuk menahan diri kita daripada lapar, dahaga dan seumpamanya. Kerana orang dia kata nikmat itu hanya akan disyukuri apabila dia hilang. Ataupun segala kenangan-kenangan manis itu kita akan syukuri apabila dia hilang. Begitu juga dengan Ramadan ini. Puasa itu, makan itu nikmat, minum itu nikmat. Bila dia hilang, kita tak dapat buat, maka itu kehilangan, barulah kita sedar pentingnya nikmat tersebut. Pentingnya nikmat makan, pentingnya nikmat minum dan seumpamanya. Dan saya pun dah dahaga cakap panjang. Jadi kita rasa, tuan-tuan, kita ambil it'amut ta'am itu tadi. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kata baginda alaihi salatu wassalam, Man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrih. Sesiapa yang memberi makanan kepada orang yang berpuasa, dia dapat pahala orang yang berpuasa tersebut. Min ghairi ayyang qusa min ajrihi, ataupun min ajri sa'imi syai'a. Tanpa pahala orang yang berpuasa itu berkurang sedikit pun. Maknanya bila kita beri makan dalam keadaan kita sendiri puasa, kita bagi makan kepada orang yang berpuasa untuk dia berbuka. Bukannya untuk dia ponteng puasa, untuk dia berbuka nanti. Maka kita bagi makan. Makanya kita dapat pahala puasa, kita dapat pahala beri makan. Man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrih. Kita dapat pahala seperti mana pahala orang yang berpuasa itu. Maka kita dapat dua pahala puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Sultanul Ulama Izzuddin Ibnu Abdissalam rahimahullahu taala, yang meninggal pada tahun 660 Hijrah. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya Maqasidus Siyam, maqasid berpuasa ataupun tujuan-tujuan kita berpuasa ini, kata Al-Imam Izzuddin Abdul Salam, sesiapa yang nak pahala berpuasa sepanjang tahun, maka dia boleh bagi makan kepada 36 orang. Dia bagi makan kepada 36 orang. Kerana memberi makan itu termasuk dalam satu amalan ganjaran kebaikan. Dan Nabi kita bacakan tadi, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan bersamaan 10 ganjaran pahala. Maka kalau kita beri ganjaran, beri makan kepada 36 orang, satu orang tu dapat 10 kebaikan. 36 kali 10 apa, tuan-tuan? Maka kita dapat 360. Maka dalam Islam, dalam kalender hijrah hanya ada 360 hari. Dan juga 359 hari. Jadi kita katakan sebab bulan dalam Islam ada 29 dan 30 sahaja. Asyahru hakaza wa hakaza wa hakaza wa hakaza wa hakaza wa hakaza. 10, 10, 10, 10, 10, 9. Maknanya 30 dan juga 29 hari kata Nabi SAW. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, itu memberi makan kepada orang miskin ataupun kepada orang yang berbuka. Dan yang terakhirnya, selain daripada kita memberi makan, maka kita menghidupkan malam-malam 10 yang terakhir. Menghidupkan malam-malam 10 yang terakhir. Maknanya start daripada untuk mencari apa, tuan-tuan? Untuk mencari Lailatul Qadar. Walaupun saya tahu ini lambat lagi, dalam lebih kurang dalam 10 hari, 20 hari lagi. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, umur kita pun kita rasa sekejap je hari ni berlalu. Takkanlah 10 hari Ramadan yang akan datang ni lagi sekejap rasanya. Nanti kita dah masuk dah. Sebab itulah kata Nabi SAW, Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang melakukan ibadat qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar itu, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran keampunan, maka dia diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana kita katakan 1000 bulan itu diisi dengan ibadat. Umur 84 tahun dipenuhi dengan ibadat. Kita ni jaminan hidup 80 tahun pun tak pasti lagi.
Bahkan kalau kita pasti pun, Ustaz, saya yakin saya dapat hidup 80 tahun. Tetapi kita tak berani jamin yang mana 80 tahun kita itu penuh dengan ibadat. Manakala beribadat pada malam Al-Qadar, pahalanya sama dengan 84 tahun beribadat ataupun 1000 bulan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, demikian ganjaran besar. Sebab itu Nabi menggalakkan kita untuk mencari malam Al-Qadar itu. Nabi galakkan supaya kita cari malam Lailatul Qadar. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Al-Qadar ini pada 10 hari terakhir bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan sebahagian riwayat mengata fil witril awakhir. Maknanya pada malam-malam 10 yang ganjil itu bermula daripada malam 21, diikuti 23, 25, 27, 29 dan 29. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, walaupun kita tak tahu bilakah berlakunya tarikh Lailatul Qadar, walaupun sebahagian ulama mengatakan 21 Ramadan seperti kata-kata Izzuddin Abdul Salam di dalam kitab Maqasidus Siyam. Sebahagian ulama lain mengatakan 27 Ramadan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Tapi kita disebabkan hikmah kita tak tahu bilakah berlakunya Ramadan ini adalah dengan tujuan kita mempergalakkan ataupun menguatkan ibadat kita pada malam-malam tersebut. Sebab itu diriwayatkan bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini apabila masuk sahaja 10 terakhir, ada 3 benda Nabi buat. Yang pertama, syadda mi'zarahu. Yang kedua, ayqadha ahlahu. Yang ketiga, ahya laylah. Syadda mi'zarah, wa ahya laylah, wa ayqadha ahlah. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, 3 benda yang Nabi buat apabila Nabi masuk 10 terakhir bulan Ramadan. Yang pertama, syadda mi'zarahu. Dia ketatkan dia punya kain dia. Dia ketatkan dia punya kain. Ketat kain ni ada 2 maksud, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kata Ibnu Qudamah, yang dimaksudkan dengan ketat kain ada 2. Yang pertama, ketat kain itu maksudnya al-jiddu fil ibadat. Maknanya dia bersungguh-sungguh dalam beribadat. Maknanya kalau kita bersungguh-sungguh nak buat satu benda, kita mestilah kita ikat kain kita kan. Kalau kita nak lawan orang, kalau keadaan kain tak terikat dengan betul, habis kita. Sebelum kita mula lagi pun orang dah kantoi dah. Jadi tuan-tuan, itu yang pertama. Maknanya al-jiddu fil ibadat. Semangat dalam beribadat, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Yang keduanya, kata Al-Imam Ibnu Qudamah dan juga kata-kata Al-Imam Al-Ghazali dan juga Izzuddin Abdul Salam, maksudnya adalah tarkul jima'. Maknanya dia meninggalkan bersubuh dengan isterinya pada malam hari. Walaupun pada malam hari bulan Ramadan dibolehkan untuk bersama dengan isteri, akan tetapi Nabi tinggalkan pada 10 malam terakhir. Tu maksud yang itu perbuatan Nabi yang pertama, syadda mi'zarahu. Dia ketatkan dia punya kain. Yang keduanya, Nabi SAW ahya laylahu. Dia menghidupkan malam dia. Ahya laylahu itu maksudnya menghidupkan malam dengan ibadat. Menghidupkan malam dengan ibadat. Dan yang keduanya, ayqadha ahlahu. Yang ini jarang orang buat. Dia membangunkan ahli keluarga dia untuk bersama-sama beribadat. Dia bangunkan ahli keluarga dia, ajak Fatimah, ajak Sayyidina Ali untuk beribadat, maka dia menggalakkan kaum keluarga dia untuk bersama-sama beribadat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu apabila masuk malam, dia bangun solat malam dan dia kata kepada anak-anak dia, "Kum, bangunlah kamu, salat kamu wahai semua." Lepas itu Sayyidina Umar membacakan firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah ahli keluarga kamu untuk salat dan bersabarlah dalam melakukan ibadat salat. Jadi saya rasa cukup sekadar itu kelima-lima amalan ibadat yang kita dianjurkan memperbanyakkan melakukannya pada bulan Ramadanil Mubarak. Secara ringkas kita kata yang pertama berpuasa. Yang kedua membaca Al-Quran. Yang ketiga hadir salat bertarawih secara berjamaah. Yang keempat memberi makan. Dan yang kelima menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadanil Mubarak. Saya rasa cukup sekadar itu. Saya pohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala jika ada tersalah dalam membacakan ayat-ayat Al-Quranil Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan jika ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Jazakumullahu khairan atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan mendengar pada tengah hari ini. Jika ada salah silap dalam fakta yang saya sampaikan, saya harapkan teguran daripada tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.